الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulihil karim Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin. Alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama sekali sama-sama kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita antara orang yang disebut sebagai hati yang terikat dengan masjid dengan Allah Subhanahu wa taala. Di mana keterikatan hati dengan masjid dengan Allah Subhanahu wa taala ni dia adalah satu daripada anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapati bukan semua sebenarnya, hatta setengah-setengah orang duduk dekat masjid pun kadang-kadang tak boleh mari. Kita alhamdulillah tuan-tuan semua antara orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana hati kita sentiasa dekat, sentiasa bertamatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengharapkan insya-Allah keistimewaan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Nabi senara 7 golongan yang akan dapat duduk di bawah naungan Arash. Antara mereka yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, iaitu di mana orang yang hati dia sentiasa bertamatan dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita juga bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita boleh hadir dalam solat berjemaah subuh ni, antara solat yang cukup besar nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mana insya-Allah hari ini saya akan sebut beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam nak cerita besarnya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang sanggup mujahadah untuk berada di masjid rumah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan satu daripada kewajipan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu solat subuh. Antara solat yang disebut dalam ranking yang tertinggi di kalangan semaya-semaya yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan semua, kalau kita perhati kepada hadis-hadis Nabi lah, banyak sangat yang kalau kita banding dengan semaya-semaya lain di mana istimewanya solat subuh ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya tuan-tuan semua, solat subuh ini adalah solat yang nilai dia adalah sepanjang malam kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita boleh mari solat subuh berjemaah tuan-tuan semua, maka nilai dia adalah sepanjang malam kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan mudah sebenarnya kita nak beribadat sepanjang malam ni. 10 minit pun kita rasa berat kita nak beribadat berterusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Taala dengan rahmat dia tuan-tuan semua, solat subuh solat yang nilai dia adalah sepanjang malam kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, man shalla subh fi jama'atin fa ka'annama qama al-laila kullahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa-siapa yang solat subuh berjemaah, tapi dengan syarat berjemaah lah, bukan solat subuh dalam keadaan berseorangan. Dia sanggup tuan-tuan semua bangun waktu pagi kemudian berjalan ke masjid untuk melaksanakan solat subuh berjemaah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari segi nilainya adalah faka'annama qama al-laila kullahu, seolah-olah dari segi nilai dia telah beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala pada ni sepanjang malam. Yang kedua tuan-tuan semua, spesialnya solat subuh ni ialah kita mari dalam keadaan gelap. Rupa-rupanya disebabkan kegelapan yang kita berjihad, bermujahadah kan, kita bagi tumpuan mata kita tengok depan, bimbang takut apa dia ni, takut apa dia takut pergi kot lain dalam keadaan gelap ni tuan-tuan semua, di mana rupa-rupanya ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa dia ni, basyiril masya'in fi zulami ilal masajid bin nuri tam yaumal qiyamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, Nabi kata
berkhabar gembiralah kepada orang jalan ke masjid dalam keadaan gelap. Kan, sanggup mujahadah dalam keadaan gelap, mari semaya rumah Allah Subhanahu wa taala, di mana nilai yang tertua semua adalah Allah Subhanahu wa taala bagi nur cahaya pada hari kiamat. Nur ni cahaya yang sempurna, di mana pada hari kiamat dikatakan saat yang ada sungguh-sungguh keadaan di mana gelap gelemak, manusia perlu pada cahaya yang sempurna untuk bawa dia kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang yang tertua semua, bagi orang yang boleh istiqamah, boleh mari semaya walaupun dalam keadaan gelap, khususnya waktu isyak dan waktu subuh dalam keadaan gelap, maka nilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah saya rasa maknanya tertua semua, kita haraplah ada macam ni sebagai motivasi kepada kita, dan kita tekad supaya subuh ni antara semaya yang kita pasti berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW sebut mana orang semaya jemaah subuh ni, atau orang semaya subuh, riwayat mengatakan semaya subuh berjemaah ini dia berada di dalam jagaan Allah Subhanahu wa taala, fi amanillah ataupun fi hifzillah. Dia berada dalam jagaan ataupun dalam keamanan yang akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dalam satu riwayat yang disebut oleh Imam Bukhari, satu riwayat mengatakan mengatakan hadis sahih, iaitu riwayat Imam Bukhari, man shalla subuh fa huwa fi dhimmatillah, man shalla subuh, dan riwayat man shalla subuh fi jama'atin fa huwa fi dhimmatillah. Orang yang sembahyang subuh dan keadaan berjemaah atau bangun sembahyang subuh, dia berada dalam jagaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tuan-tuan semua lagi yang Nabi sebut ialah siapa perikat jaminan syurga. Jaminan syurga bagi orang yang mari sembahyang subuh. Dalam satu riwayat mengatakan man sallal bardaini dakhala jannah. Siapa-siapa yang semaya dua sejuk, itu semaya isya dan semaya subuh dan semaya asar, maka dia layak untuk jadi syurga, ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan ada riwayat mengatakan man lajid la yalija an-nar ahadun salla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Hadis ini juga mengatakan kepada kita bahawa tuan-tuan semua tak masuk neraka. Lan, Allah Taala kata, Nabi kata lan, sekali-kali tidak akan masuk neraka orang yang semaya subuh dan semaya waktu asar. Kemudian antara juga tuan-tuan semua yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah orang semaya subuh ni adalah spesialnya, dia adalah orang ni bebas daripada sifat nifak. Ya, sifat nifak ataupun sifat munafik. Di mana kalau kita perhati kepada budaya munafik pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikut pengamatan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut pada kita ialah orang yang munafik ni berat dia semaya subuh dan semaya isya. Asqalu as-salah 'alal munafiqin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan semaya yang paling berat bagi orang munafik ialah dua semaya, iaitu semaya subuh dan juga semaya waktu isya. Itulah tuan-tuan semua antara beberapa keistimewaan yang kita dapati dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jarang disebut dalam semaya lain. Nak ceritanya bagaimana istimewanya ataupun spesialnya semaya solat subuh ini. Dan kita doalah moga-moga Allah Subhanahu wa taala kekalkan kita dalam suasana gini, di mana solat subuh antara solat yang kita kita cakna lebih kalau sebanding semaya-semaya lain. Saya dah perhatilah kepada orang-orang Arab yang Islamik, kita nak jumpa dia kadang-kadang payah, dia kerja jauh, dia sibuk dan kerja jauh kadang, tapi nak jumpa dia waktu subuh. Waktu subuh kita boleh jumpa dia di rumah Allah Subhanahu wa taala. Itulah tuan-tuan semua antara beberapa keistimewaan yang cukup besar yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang semaya subuh ni. Dan betul lah orang Melayu kita ni kalau jamu orang semaya subuh, sebab orang ni orang mulia tak. Sebab tu sungguh-sungguh orang dia jual jamu ke apa semua, dia ambil dia tumpu pada orang semaya subuh. Sebab orang ni orang mulia. Orang ni orang yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu hormat. Boleh jadi gitu kok orang Melayu kalau ke mana? Tak. Wallahu a'lam. Tuan-tuan semua, insya-Allah untuk hari ini saya nak bawa satu dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan kaitan dengan al-amru bil ma'ruf nahyu anil munkar, iaitu perkara yang berkaitan dengan masalah dakwah kita panggil lah. Kita sebenarnya orang Islam ni tuan-tuan semua, kita istimewa kita ni, kita ada dipanggil dakwah al-amru bil ma'ruf nahyu munkar.
Sebab tu Nabi SAW sebut, apa Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita yang lebih tuan semua mulianya ataupun syaraf Arab panggil mulianya kita ni antaranya ialah kita berperanan dalam masyarakat. Maknanya kita bukan hanya sekadar hidup untuk diri kita saja dak lah. Kita maknanya kita tak usah tengok benda yang berlaku dalam masyarakat benda tak molek, dan kita sentiasa bagi motivasi atau bergalak masyarakat supaya buat benda-benda molek. Sebab tu istimewanya kita terus dalam Islam ni, apabila terjadi orang yang soleh dan muslih, kita tak usah jadi orang soleh saja. Soleh ni maknanya baik untuk diri saja, diri saja. Tapi kita nak dua, pertama sekali lah soleh dan muslih. Kita nak jadi orang baik, kita ikhtiar bina diri kita menjadi manusia yang soleh. Kemudian dalam masa sama ialah soleh kita ni kita nak pindah kepada orang lain, di mana kita panggil muslih, kita bawa orang lain kepada kebaikan. Itu semua kerja-kerja dakwah, kerja-kerja buat kebaikan ni, apa dia menyuruh kebaikan dan mencegah daripada benda-benda tak molek ni adalah kerja para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Kerja yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para anbiya adalah orang yang terpilih. Orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di kalangan manusia, dia dipilih oleh Allah Taala. Dan kerja yang dilantik, kerja yang diamanah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka ini adalah kerja ajak manusia kepada kebaikan. Dan sebab itulah mana-mana orang yang terlibat dengan usaha untuk bawa manusia kepada kebaikan, terlibat untuk mencegah manusia daripada terlibat dengan barang-barang tak molek adalah kerja yang mulia ataupun kesenambungan daripada kerja para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Itulah cerita yang mulianya apa dia ni, apabila al-amru bil ma'ruf wa nahyu munkar ini berlaku dalam kehidupan kita. Kemudian tuan-tuan semua, orang yang terlibat dengan benda-benda gini, Allah Subhanahu wa taala dia sebut apa dia ni, dia kata Allah Subhanahu wa taala sebut maknanya kata-kata dia ni adalah kata-kata terbaik. Kan? Kita ajak orang kepada kebaikan. Katakanlah kita bangun pagi ni, kita ajak bini kita sembahyang subuh, kita gerak anak kita sembahyang subuh, ini adalah kata-kata yang terbaik. Ini pun sebahagian daripada dakwah yang kita buat pada waktu pagi lagi. Waktu pagi kita buat hijrah dah terus ajak orang kepada kebaikan. Sebab tu setengah-setengah orang dia tidak akan mari masjid kecuali pastikan anak dia bangun, pastikan dapat isteri dia boleh bangun untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kata kalau kita perhati betul-betul tuan-tuan, daripada awal kita diajar apa dia ni buat baik kepada orang ataupun disebut sebagai dakwah ila Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kata-kata gini tuan-tuan semua, kata-kata ajak orang kepada kebaikan ni, dia adalah kata-kata terbaik yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Tidak ada perkataan yang paling baik kecuali perkataan manusia yang ajak apa dia ni orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tuan-tuan semua di antara apa dia istimewanya orang-orang yang apa dia ni, orang yang muslih kita panggil, ataupun orang yang ajak orang kepada kebaikan ini. Sebenarnya tuan-tuan semua, sebab apa dalam Islam ni dia minta sangat supaya kita berperanan dalam masyarakat. Sebab apa kita diajar supaya apa dia rencana kepada masyarakat. Sebab tuan-tuan semua, kalau gapo-gapo berlaku tanpa usaha daripada kita, kalau maksiat berlaku bermaharaja rela gapo semua tadi, kalau tanpa usaha kita untuk mencegah dia, maka musibah gapo semua tuan-tuan semua dia akan melibatkan kita semualah. Dia akan melibatkan kita semua. Insya-Allah pagi ni saya akan bawa hadis bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi peringatan lah, kalau usaha ni tak berlaku boleh jadi Allah Subhanahu wa taala kembali kepada kita. Tuan-tuan semua, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut oleh satu orang sahabat namanya Huzaifah. Huzaifah al-Yaman radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala walladhi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa tanhawunna anil munkar aw la yushikanna Allahu ayyabasa 'alaikum 'adzaban minhu summa tad'unahu fala yastajibu lakum, rawahu at-Tirmizi wa qala hadisun hasan gharib. Tuan-tuan semua, ini satu hadis yang dikongsi oleh satu orang sahabat nama dia Huzaifah al-Yaman. Walaupun saya dah cerita dah sebelum sejarah dia, saya rasa saya nak ulang balik lah. Sebab lama kita berhenti ni, terasa kita kena pangat balik kisah-kisah para sahabat radhiyallahu ta'ala. Tuan-tuan semua, kisah sahabat ni cuma yang saya sebut semua lah, antara kisah yang sepatut kita kaji dan sepatut kita hayati.
Sebab apa sebenarnya tuan-tuan? Sebab dia orang adalah manusia yang berjaya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kejayaan dia memang disebut dalam Quran apa sebenarnya. Dia orang yang diiktiraf sebagai manusia yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau banding orang lain. Maka manusia-manusia macam inilah tuan-tuan semua perlu kita tengok. Sebab gapo sebenarnya dia diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab gapo mereka ni memang diaku kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana kalau kita perhati sahabat-sahabat masing-masing ada peranan masing-masing lah. Ada apa dia ni kebolehan masing-masing, dia guna kepakaran yang ada pada diri dia untuk khidmat kepada Islam. Kan? Sebab kepakaran pada orang ni tuan-tuan semua dia berbeza antara satu sama lain. Cuma kita nak maknanya kehebatan yang ada pada kita, hak mana kita boleh buat tu adalah kita bagi kepada Islam, bagi kepada kebaikan. Tak, kita pernah dengar bagaimana sahabat yang alim Ibnu Abbas dia tumpu kebaikan, dia ajar ilmu kepada orang lain. Orang yang pakar dalam bidang ketenteraan, Khalid Al-Walid radhiyallahu taala anhu tuan-tuan semua, dia guna kepakaran dia dalam bab ketentera untuk khidmat kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga orang-orang lain kita. Hari ini saya nak cerita sikit tentang pribadi Huzaifah Al-Yaman radhiyallahu taala. Satu pribadi yang kita pernah dengar lah tuan-tuan semua, dia adalah dikenali sebagai sahibus sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu orang yang dia beri amanah untuk jaga rahsia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana yang saya sebut semua jaga rahsia ni bukan mudah sebenarnya tuan-tuan semua. Tak, cuba tengok orang jaga rahsia sampai peringkat kadang-kadang supuh pun kadang-kadang pecah juga. Cuba tengok di Malaysia ada supuh apa nak ketah biasa jangan bagi tahu kat orang lain. Tengok-tengok pecah juga. Berapa kali supuh kadang-kadang kan. Nak ceritanya barang rahsia ni tuan-tuan bukan satu barang yang mudah untuk kita jaga sebenarnya. Macam orang Melayu kita lah, cerita ke demo sore yang ni. Tengok 2-3 minit sampai habis dah. Dia cerita ke orang lain pun tak cerita ke demo sore yang ni, cerita ke orang lain. Tak. Tengok-tengok dalam masa tambah-tambah WhatsApp pula ni kadang-kadang sekejap sampai dunia. Padahal sore tu kita ceritanya. Nak ceritanya barang rahsia ni bukan satu barang yang mudah untuk kita jaga dan sebagainya. Maka di kalangan sahabat radhiyallahu taala tuan-tuan semua, orang yang Rasulullah tengok orang yang ada wibawa dan bab jaga rahsia adalah dia Huzaifah Al-Yaman radhiyallahu taala. Huzaifah ni tuan-tuan semua, dia masuk Islam sebelum kenal Nabi lagi dia ni. Ni kehebatan dia orang lain. Dialah. Orang lain masuk Islam memang kenal Nabi. Ada setengah teman-teman Nabi dulu ada kadang macam Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu sebelum Islam memang lawan Nabi dulu sekali. Tapi dia ni spesialnya dia ni tuan-tuan semua, dia masuk Islam sebelum dia kenal Nabi lagi. Mengikut riwayat mengatakan tuan-tuan semua, ayah dia ni asal Mekah. Kemudian ada masalah di Mekah, dia pergi ke Madinah. Duduk di Madinah lama lah. Bila duduk Madinah tuan-tuan semua, masa tu belum mari Islam lagi lah. Belum Allah Ta'ala turun Islam lagi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka lepas daripada tu dia dengar cerita, dia pergi Mekah. Ayah dia lah nama Yaman, ayah dia. Pergi Mekah kemudian alhamdulillah dengan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dia dengar ajaran Nabi, memang dia rasa puas hatilah dengan Islam, dia masuk Islam. Apabila dah masuk Islam tu semua dia balik ke Madinah. Saya nak bawa macam mana orang Islam ni, dia bukan soleh seorang lah. Bila sampai di Madinah tuan-tuan semua dia cuba sebar kebaikan yang dapat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang lain. Atau mereka kata dia cuba dakwah, dia cuba ajak orang lain kepada Islam. Antara mereka yang utama sekali yang dia ajak adalah keluarga dia dululah. Sebab dalam Islam ni kita kena mula situ sebenarnya. Ku anfusakum wa ahlikum nara, Allah Taala kata, jagalah kamu dan keluarga kamu daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia balik tuan-tuan semua, dia start Islam ni kepada keluarga dia lah. Dia dapat mengislamkan isteri dia dan anak dia antaranya Al-Yaman. Masa tu Nabi tak pergi lagi, anak dia Huzaifah. Masa tu Nabi tak pergi lagi Madinah lah. Anak ceritanya dia masuk Islam sebelum daripada dia jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan semua apabila gitu dia pun pergilah akhir sekali Huzaifah pergi Mekah jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apabila bincang Nabi itu, dia tanya Nabi, Rasulullah kata dia, aku nak jadi orang Ansar kau orang. Rasulullah tanya dia, Rasulullah bagi pilihan dia, mau nak jadi orang Ansar kau nak jadi orang Muhajirin. Gitu lebih kurang lah. Ansar ni kelik sana mula lah, lebih kayak gitu. Tapi dia kata dia nak jadi orang yang berhijrah ataupun orang Muhajirin. Tuan-tuan semua saya nak sebut sini adalah apabila
dia masuk Islam ke apa semua mesti mana orang lain lah. Ceritanya dia di antara peribadi awal masuk Islam kalau banding dengan sahabat-sahabat lain lah, di antara orang awal masuk Islam. Kemudian tuan-tuan semua, saya dah sebut tadi, oleh kerana Rasulullah tengok mana kebaikan yang ada pada dia ni, antaranya ialah kerahsiaan memang dia ni antara orang yang Rasulullah tengok memang tepat untuk jaga rahsia. Di mana tuan-tuan semua banyak rahsia sebenarnya. Apatah lagi Nabi SAW apabila sampai di Madinah, Nabi terpaksa berdepan dengan satu golongan yang dikenali sebagai munafik. Orang munafik ni ramai tuan-tuan semua, bukan sikit, bukan seorang dua di Madinah ni. Orang yang berpura-pura apa dia ni menyokong perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan seorang. Ramai sangat pokok dia orang ni. Tapi gitulah, oleh kerana dia tak ada kuasa, dia bimbang maknanya keamanan dia apa semua, dia berpura-pura lah. Dia ada dalam semua majlis. Pak semaya pun dia ada. Cuma nak cari dia, semaya subuh tak ada kurang lah dia tu. Tak. Semaya subuh pun tak ada kurang. Kemudian dia penting dia masuk pula ke majlis-majlis. Tak sewi nampak dia adalah orang yang menentang agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Nabi tuan semua, Nabi tahu sangat dia orang ni. Dengan ditunjuk oleh Allah SWT. Dan Nabi tahu siapa-siapa dia orang ni. Tapi Nabi tu semua dengan rahmat dan Nabi tak isytihar nama-nama dia orang ni. Walaupun dari segi bahaya, memang bahaya sangat dia orang ni. Kalau banding kawan kafir memang nampak tungging. Kalau bagaimana kafir dia tu. Ya, tapi Nabi tak apa Nabi tak isytihar dia orang ni kepada agama. Kan? Boleh jadi antara sebab yang disebut oleh ulama ialah kerana Nabi ni Nabi nak bagi ruang kepada dia untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, bagi peluang ke dia lah. Maknanya supaya satu masa boleh jadi dia orang ni kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua pula tuan-tuan semua, Nabi tidak bertindak pada dia orang. Atau fikir dia orang ni orang jahat, ada orang ni orang teruk daripada orang kafir. Sepatutnya kita bunuh-bunuh belaka lah. Kalau ke mana? Sebab dia bahaya ni. Tapi Nabi tak bunuh. Kan? Seperti mana yang saya sebut sebelum ni, Nabi kata inni akhafu an taqula al-arab inna Muhammadan qatala ashabahu. Aku bimbang, Nabi kata, dari segi maslahahnya kalau Nabi bunuh dia orang, maka orang yang berada di sekitar Kepulauan Arab pada masa itu akan tuduh Nabi SAW bunuh pengikut dia. Kan? Sebab dia orang tak isytihar sebagai kafir. Dia orang nampak maknanya dia ni orang Islam. Kalau Nabi bunuh, kata orang geriuh lah. Tambah-tambah kalau ni pula Allah akan saya batu sangat lah. Tengok Muhammad ni jahat, pengikut dia sendiri pun dia bunuh dan sebagainya. Kan? Itu nak cerita yang dari segi maslahahnya Nabi SAW tengok maknanya maslahah tak bunuh kalau banding dengan bunuh dia orang ni. Maka walau macam mana pun sekali tuan-tuan semua, dia ni Nabi persipailah nama-nama ni kepada Huzaifah. Dan sahabat-sahabat pun tahu sungguh-sungguh tu, tahu kata dia Huzaifah adalah penjaga rahsia, khususnya nama-nama munafik. Sayyidina Umar hebat-hebat dia pun tuan-tuan semua, bimbang juga dia pun. Gejumpa dengan sahibus sir ataupun orang jaga rahsia Huzaifah tadi, kata dia nama aku ada dalam senarai tu. Cuba tengok tuan-tuan semua, waraknya orang dulu, bimbangnya orang dulu sampai peringkat gitu kali. Bimbang makna takut-takut dia termasuk dalam senarai orang yang munafik, orang yang paling jahat, orang yang teruk, boleh kata gitulah. Ini tuan-tuan semua cuba tengok kan bagaimana khauf, sifat takut yang ada pada sahabat radhiyallahu taala. Bukan dia seorang lah. Hatta kadang-kadang disebut mana kalau masuk neraka belaka dia seorang, dia bermedia. Siapa gitu sekali. Hatta kita pernah dengar kisah sahabat-sahabat lain. Syaitan katakanlah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, apabila dia baca ayat Quran wa tazul yauma ayyuhal mujrimun surah Yasin, di mana pada hari akhirat tuan-tuan semakin berlakunya pemisahan antara orang jahat dengan orang yang baik. Sayyidina Abu Bakar kadang-kadang menangis tuan-tuan, bimbang takut dia diletak dalam kumpulan orang tak molek. Siapa gitu sekali bagaimana kita tengok sifat takut yang ada di kalangan sahabat radhiyallahu taala anhum. Kita ni kadang-kadang taklah mana sahur dah. Semua jemaah tak cukup mana pun sahur dah kita kadang-kadang kan. Cuba tengok tuan-tuan bagaimana sikap yang ada pada sahabat radhiyallahu taala. Oleh kerana rahsia munafik, nama-nama munafik duduk kepada Huzaifah ni, maka di antara benda yang diperhati oleh Sayyidina Umar adalah berlakunya kematian. Apabila berlakunya ke mana-mana kematian, Sayyidina Umar akan tengok Huzaifah pergi semaya ke tak. Sebab orang munafik ni memang tak dibenarkan semaya menjenazah tadi lah. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala takum ala qabri. Ini arahan daripada Allah Subhanahu wa taala.
tak boleh semaya kepada orang dia ni. Sayyidina Umar apabila tengok berlaku gitu, apabila berlaku mati agak pun dia tengok Huzaifah pergi ke tak. Tak biasanya orang Islam ni kalau ada kematian agak pun semua dia akan pergi ke mana pun, sebab hak kalau tengok dalam hadis Nabi kan. Kita bicara dalam hadis Nabi ni hak apa dia orang Islam dengan orang Islam lain ialah ittiba'ul janaiz. Itu kena pergi iringi jenazah atau pergi semayam jenazah. Sahabat Nabi ni tak akan jadi orang yang bakhil untuk kan. Sahabat Nabi kalau punya bagi tak Nabi dia akan pergi ke mana pun. Tapi kalau tak pergi tu mesti ada sebab lain. Sebab itulah Sayyidina Umar duk perhati ke dia, tengok dia pergi ke tak. Kalau tak pergi tu ada masalah tu. Boleh jadi si mati ni adalah orang yang dikenali sebagai munafik. Begitulah tu semua dia antara apa dia ni antara apa dia ni kebaikan ataupun antara kehebatan yang ada pada Huzaifah. Di satu masa pada masa Sayyidina Umar lah, dikatakan Sayyidina Umar lantik satu orang jadi pemimpin satu kawasan lah. Kemudian disebut-sebut bahasanya di sana Abu Huzaifah sebut di sana ada satu orang yang memang munafik yang dilantik. Sayyidina Umar pergi nak tanya apa, memang nak tanya lah siapa dia, sebab nak tanya, tapi dia jaga juga rasa tak secerita juga dia kan, tak secerita juga. Last sekali Sayyidina Umar boleh jadi Tuhan bagi ilham Sayyidina Umar pecat kawan itu. Memang kawan itu memang tu dah lah, kawan itu adalah orang munafik kan. Itulah tu semua nak cerita bagaimana apa dia kerahsiaan yang dijaga oleh Huzaifah. Dan saya nak sebut sikit masa saat dia nak mati lah ya, dia katakan mati pada tahun 30 Hijrah, iaitu masa lepas daripada berlakunya syahid Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Berlakunya apa dia Sayyidina Uthman dibunuh oleh pemberontak pada masa tu. Sayyidina Uthman apa dia ni mati dalam keadaan baca Quran lah. Masa tu ramai tak ada pergi Mekah berlaku masa tu. Maka kesempatan pada masa tu diambil oleh orang pemberontak tu, memang pergi serai Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Demikian riwayat mengatakan terus bila berlakunya kematian lepas syahidnya Sayyidina Uthman, lepas daripada tak lama maka matinya apa dia ni Sayyidina Huzaifah. Dikatakan pada tahun 30 Hijrah lah. Ada pandangan mengatakan 35 Hijrah. Saya nak sebut masa saat dia nak mati lah. Saat dia nak mati, kita kadang-kadang kita tengok orang hebat ni, bagaimana saat-saat dia nak mati dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu saya kadang-kadang kita rasa seronok kalau kita baca kisah para sahabat ataupun orang soleh ni, saat-saat dia nak tinggal dunia, bagaimana ikatan dia, hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya tuan-tuan semua, saat-saat nak mati adalah kesimpulan hidup sebenarnya. Kesimpulan kepada kehidupan kita. Saat-saat kita nak mati adalah dia gambar kepada kesimpulan apa yang kita buat sepanjang kehidupan kita. Maka tuan-tuan semua, apabila berlaku macam tu, apabila saat-saat dia sakit sangat, orang pergi jumpa dengan dia. Masa tu ikut cerita mengatakan dia menangis. Dia menangis tuan-tuan semua, orang tanya dia menangis bukan kerana lihat dunia ni, nak tinggal dunia tak. Cuma dia menangis dua perkara tu. Pertama sekali dia bimbang takut Tuhan marah ke dia. Sama ada Tuhan marah ataupun dia bimbang itulah, bimbang takut dia mati dalam keadaan Tuhan marah ke dia. Pada dia ni sahabat Nabi tak ada dah tu kan. Kembali kepada saya sebut tadilah, bagaimana ketakutan yang ada pada diri dia. Siapa perikat mana dia menangis apa dia ni, so dia menangis apa dia ni takut-takut dia termasuk dalam golongan orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian lepas tu tuan-tuan semua, lepas dah keadaan gitu dia rasa dia nak mati dah berkali. Kan? Kemudian dia tanya mana kain kapan, nak tanya gitu kan. Kemudian orang buat kain kapan, comel kain kapan tu. Dia tak sih hak comel. Dia kata tak sih, aku tak sih dia kata. Aku nak biasa sebab dalam kubur sekejap kata dia. Kalau kita nak mahal sekali dah, mahal sekali buat gapo dia, mungkin gitu ya. Tapi dia tak sih dia tu semua, dia tak sih. Dia minta supaya tukar hak lain. Dia untuk hak biasa tak sih pakai baju, tak sih pakai gapo, tak sih. Sebab sungguh-sungguh kadang-kadang pakai baju comel ke, kalau terutama kalau masyarakat Cina kadang-kadang kan, kalau nak mati memang dia tak berlaku dalam itu. Tak, harga benda barang-barang mahal dan sebagainya. Tapi dia tengok tak kain kapal lah mana sangat, tapi bagi dia rasa mahal tu. Dia kata apa dia ni, dia kata minta tukar hal lain lah. Sebab dia duduk dalam kubur pun sekejap, dia kata dia gitu lebih kurangnya. Maknanya akan rusak habis barang-barang gini, baik bagi kepada orang lain. Tu cuba tengok tuan-tuan semua, orang Islam ni memang dia cuma, dia tak bazir kot sih lah. Kita ni tak kadang-kadang macam kita tak faham semua lah kan. Kadang benda taklah mana, kadang kita terlebih siapa begitu sekali. Itulah tuan-tuan semua di antara sejarah yang kita rasa kita boleh tupai lah, bagaimana kehebatan yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada Huzaifah. Dan memang dia di antara orang yang layak
dikenali sebagai orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ni katanya Huzaifah diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata wallazi nafsi biyadihi. Nabi kata demi jiwaku di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nabi ni tuan-tuan semua dalam banyak-banyak hadis dia mula dengan supuh. Supuh tu maknanya supuh situ kadang-kadang cerita maknanya bagai sengoti yang Nabi akan cerita lepas ni lah. Waktu kalau kita saing orang Arab, wallahi kadang-kadang bukan supuh pun, tapi nak ceritanya bagai tu bagai penting dia akan sebut lepas ni. Waktu kalau kita belajar hadis tuan-tuan semua, bila Nabi sebut mula dengan wallahi alladhi wallahi nafsi biadi ataupun wallahi dan sebagainya, itu maknanya kita kena perhati betul-betul lah bagai yang Nabi akan sebut lepas ni, bagai penting sampai peringkat Nabi sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Gapo dia Nabi sebut sini tuan-tuan semua? Nabi kata dua perkara. Nabi kata sama ada kamu menjalani tugas al-amru bil ma'ruf ataupun dan nahyu anil munkar. Yang kedua sama ada kamu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya dalam hadis ni tuan-tuan semua dua perkara lah. Kedua perkara Nabi kata dua pilihan. Sama ada kita nak menjalani tugas berperanan dalam masyarakat ataupun kita tak saya berperanan katakanlah. Kita tak saya ajak manusia kepada kebaikan, kita sanggup terima hukuman ataupun azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya saya sebut sahabat saya sebut dalam mukadimah tadilah. Maknanya tuan-tuan semua, kalau kita tinggal biarkan apa dia benda-mungkar tu berlaku tanpa disangka ada pencegahan ke apa semua, okay, dia akan marisa lagi, iaitu musibah atau bala daripada Allah. Kita nak mana Nabi kata sama ada makna kamu jalani tugas sebagai pendakwah. Pendakwah ni kita semua lah. Ada semua orang sebut pendakwah kan, apa orang lain pakai subad tak. Pendakwah ni kita semua je terlibat dalam dakwah mengikut kemampuan yang ada pada kita. Kita dakwah anak kita kepada kebaikan, kita dakwah jiran kita dan sebagainya. Maknanya dalam hadis ni tuan-tuan semua, Nabi dia bagi dua penyataan lah. Pertama sekali sama ada kamu ni melaksanakan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar ataupun kamu rela untuk menerima hukuman daripada Allah Subhanahu wa taala apabila munkar ni bermaharaja rela. Sebab kaedah dia tuan-tuan semua, kalau munkar bermaharaja rela ni, dan munkar ni banyak. Bukan hanya sekadar tengok orang tino. Ada orang kata tak, muka ni banyak perkara dalam dunia tu. Pertama-tama muka yang dosa besar. Rasuah kadang-kadang dosa besar ni. Hal ni barang besar ni. Tapi lain dia mau barang-barang main gitu ya. Rasuah ke riba ke apa semua kan. Ini semua ada satu benda-benda yang dikatakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, maknanya dalam hadis ni tuan-tuan semua, kita diberi dua pilihan. Sama ada nak keluar kerja, menjalani tugas dakwah ataupun al-amr bil nahyi anil munkar, ataupun kita sanggup menerima hukuman daripada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kalaulah tuan-tuan semua kita tinggal kerja-kerja kita, muslih kita panggil tadi, kerja bagi kita tinggal, kemudian fahisyah atau makna benda-benda munkar tu berlaku dalam keadaan dekat bermahajar rela. Sebab itulah biasanya kalau tak ada orang yang dikatakan muslih ni ataupun tidak ada orang yang dikatakan pendakwah ni, maka apa dia akan menyuburkan maksiat. Tak ada tegur dia katakanlah. Tikmeh pun senyap, makmum pun senyap, tengok-tengok. Alah sekali jadi gitulah, muka jadi bermaharaja rela. Dan kita kena ingat tu apabila muka bermaharaja rela, dia adalah mengundang kepada bala daripada Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu Nabi buat pilihan sini, Nabi kata sama ada kamu nak menjalani tugas atau kamu rela untuk menerima apa dia, menerima hukuman daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tuan-tuan semua, apabila benda-benda ni berlaku secara meluas, apabila tu yang bala Tuhan ni kan, seperti mana yang saya sebut tadilah, apabila bala Tuhan ni memang dia kena berlaku. Nah, sebab itulah kita diminta supaya buat kerja berperanan masyarakat. Tengok barang tak molek, kita kena tegur, kita kena tegur, kita bagi nasihat. Sebab kita bimbang gitulah. Apabila benda-benda tu berlaku, akhir sekali apa dia kena berlaku. Sebab dalam Quran dia kata wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Maknanya takutlah kata dia fitnah-fitnah ni ataupun musibah-musibah apa semua ni, dia bukan berlaku pada orang zalim saja, dia kena berlaku. Cuba tengok kita kata heran orang semaya kena juga. Kenapa sebagainya. Sebab itulah mengikut kaedah Tuhan, maknanya apabila kita tak menjalani tugas memang kena berlaku lah. Sebab tu satu masa apabila Nabi SAW sebut celaka orang Arab, Nabi kata wailul lil Arab. Satu hadis yang disebut oleh Zainab binti Jahshin radhiyallahu taala anhu, Nabi kata wailul lil Arab, Nabi kata celaka, binasa orang Arab, gitu lebih kurang.
Kemudian Zainab tanya Rasulullah, Rasulullah kata dia, kami binasa juga lah, afinas salihun, sedangkan di kalangan kami ada orang soleh. Maka Nabi SAW jawab, Nabi kata, ya akan berlaku juga apabila banyaknya maksiat, banyaknya menemukan yang berlaku, katakanlah tidak ada usaha untuk mencegah dia, maka bala tak akan turun berlaku, kata Nabi SAW, sekalipun ada orang soleh. Sebab power yang daripada dia tidak menjalani tugas, kan, maknanya akhir sekali tak ada gapo walaupun soleh, kan, maka dia tidak ada dia tidak jadi penghalang kepada tidak ada gapo pun sebenarnya, maka azab ada makna Allah Taala akan kena berlaku kepada orang yang terlibat dalam, orang yang berada dalam masyarakat. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, maknanya sama ada kamu peranan ataupun kamu akan dihantar dihantar azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada masa itu tuan-tuan, Nabi kata, thumma tad'unahu fala yastajibu lakum. Apabila azab turun ni, kata Nabi SAW, maka pada masa tu gapo kesal dia, di mana doa kamu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Katakan nak berdoa, kan, sedangkan doa ni biasa kita dengar dalam hadis, kalau kita angkat tangan doa gapo tu akan terima sebenarnya. Tapi ada masa-masa tuan-tuan semua yang menjadi doa kita tak laku. Doa kita apa dia ni tidak laku ataupun tidak kepada panggil tidak masing ketika gitulah. Ya, di mana pada masa musibah yang berlaku, apabila maksiat berlaku, musibah berlaku, pada masa itu memang Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, summa tad'unahu fala yastajibu lakum. Kalau kamu berdoa pada masa itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kamu doa kamu tidak akan dilayani oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tuan-tuan semua kesal yang berlaku. Dia boleh jadi hak ni dah berlaku pada hari ni lah, boleh jadi. Tak, apabila bermahajar-ajarnya apa dia menemukan ni, tak ada orang cuba nak teguh ke apa semua, maka pada turun azab, akhir sekali takkan nak doa dah kita, kan, tiba-tiba Allah Ta'ala tak layan doa kita. Itulah paling kita bimbang sekali. Itulah tuan-tuan semua satu hadis yang dicerita oleh Huzaifah, minta supaya kita berperanai lah sekadar kemampuan yang ada pada kita, kan, kita kena berperanai. Antaranya lah jadi apa dipanggil muslih, seperti saya sebut tadi lah, soleh, kita baik, kita mau jaga semaya ke, masa yang sama kita kena cakna juga dengan apa yang berlaku di sekitar kita. Dalam hadis yang lain daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahkiranna ahadukum nafsahu. Qalu ya Rasulullah, wa kaifa yahkiru ahaduna nafsahu? Qala yara anna lillahi alaihi maqalan summa la yaqulu fihi wa yaqulu Allahu azza wa jalla yaumal qiyamah ma mana'aka an taqula fi kadza wa kadza fa yaqulu khashyatun nasi fa yaqulu fa iyaya kunta ahaqqa an takhsha. Riwayat Ibnu Majah. Hadis ini tuan semua satu hadis yang dicerita oleh Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, rekah di mana Nabi bersabda, Nabi kata, jangan kamu hina diri kamu, jangan kamu letakkan diri kamu dalam keadaan hina. Nabi kata sebut gitulah. Sebab orang Islam memang dia kuat, kan, orang Islam ni memang orang ke depan, lebih kurang gitulah. Ini sepatut berlaku di kalangan orang Islam gitu. Cuma Nabi kata, Nabi lontar satu soalan, Nabi kata, jangan kamu hina diri kamu, jadi kamu apa dia melemahkan diri kamu. Nabi kata, kan, sahabat tak faham kenyataan ni, gapo dia hina diri ni, kan. Sahabat dia tanya selalulah, sepatut gitulah kitanya. Orang Melayu kita dia tak faham, dia tenyak, dia kita buat kedai kopi dulu, goreng. Dia malu boleh jadi. Dia sebenarnya saya tengok orang Arab dengan orang Melayu tu tak serupa bab-bab kan. Orang Melayu ni kadang-kadang dia pendai, dia tak faham juga, dia senyap gitu ya. Lepas tu duk gel luar gitu ya. Kalau saya pengalaman ngaji tanah Arab, kadang-kadang orang Arab ni memang berdebak selalu, bukan berdebak. Kalau tak, dia memang dia suka kecek, gapo-gapo dak ketanya gapo semua, kalau tak faham gapo semualah. Orang Melayu ni gitulah, dia dah kopi dak buah goreng. Tak imej kata lagu lain, patut kita tanya lagu pria sebagainya, kan. Maka apabila Nabi buat kenyataan, Nabi kata apa dia ni? Nabi kata, la yahkiran ahadukum, naik kamu hina diri kamu, jadi kamu meletakkan diri kamu dalam keadaan kehinaan. Maka sahabat-sahabat tanya Rasulullah, kata dia, kaifa yahkiru ahaduna nafs, bagaimana satu orang tu menghina diri dia, bagaimana satu orang tu meletak diri dia dalam keadaan kehinaan. Nabi kata gini, gini cara dia. Nabi kata, yara anna lillahi alaihi maqalan, satu orang tu dia tahu dah Allah Ta'ala kata gini, Allah Ta'ala berfirman gini, dia tahu satu orang, tiba-tiba dia tak kata bahagian itu. Benda tu jelas benda salah, Allah Ta'ala kata dah salah, tapi dia senyap tak kata ke apa satu. Ya, ini banyak tu semua benda yang berlaku dalam kehidupan kita lah.
Kan? Tuhan dia tahu dah Tuhan kata gini. Dah, tapi dia tak kata benda tu Tuhan kata. Dia tengok, dia takut, dia tengok gitu yalah. Tak berani diri untuk mengatakan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Katakanlah kita sekarang tengok anak kita salah. Anak kita tak sembahyang, memang jelas tak sembahyang tuan-tuan semua kan. Kita tahu bahawa itu salah tapi kita tak tegak buat dok gitu ya, sayang pada anak. Ataupun muka berlaku depan kita katakanlah. Benda muka ada kita tahu benda tu salah tapi kita buat dok. Ataupun istilah dia panggil apa, syaitan bisu dia panggil gitulah lebih kurang. Dia tahu bahawa itu tuan-tuan, dia baru Tuhan kata dia tahu. Tapi dia tak kata apa yang Tuhan kata. Fa yaqulu Allahu azza wa jalla yaumal qiyamah. Kemudian Tuhan tanya dia pada hari kiamat. Tuhan tanya orang ni, orang yang Nabi kata menghinakan diri dia ni, Tuhan tanya apa mu tak katanya? Apa mu tak tegur dia berdasarkan pada maklumat yang ada pada kamu? Berdasarkan kepada ilmu yang kamu ada, yang kamu diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa tak katanya? Apa tak sebut barang-barang gitu? Maka dia pun jawab, khasyatun, aku takut pada orang ya Allah. Kan? Tak berani nak kata oleh kerana dia bos kita ke, dia tokai kita ke apa semua kan, banyak berlaku kan. Kata dia, ya Allah, hamba tak berani tak sebab hamba takut pada orang ataupun hamba takut ke dia, kata dia. Ni ramai tu semua ni, wal'azubillah, kita dapati masyarakat hatta kadang-kadang orang tua pun takut pada anak memang nampak jelas tak pakai tudung katakanlah. Dia tahu dia ngaji sama setiap malam, dia main ngaji masjid, tudung ni wajib ke apa semua, tapi dia tengok anak dia tak tahu gitu, maksudnya tak kata apa satu. Dia bimbang takut anak lari lah kononnya lah gitulah. Dia bimbang takut ginilah. Ataupun kalau dia ada bos, takut bos dia pecah kerja dia kau apa semua kadang-kadang dia macam gitu. Padahal dah jelas bos dia menaruh depan katakanlah. Tak. Maka Tuhan tanya dia di akhirat, saya sebut tadi lah, saya kata mana'aka an taqula fi kadza wa kadza. Apa mu tak katanya? Bapa mu tak tegur yang benar depan mu ada dah maklumat, kenapa kamu tak tegur dia? Kenapa kamu tak nasihat ke dia? Maka dijawab kepada orang, kata dia, khasyatun nas, aku takut pada orang ya Allah, kata dia takut, kata dia. Maka orang inilah tuan-tuan semua yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kata orang hina diri ni. Kan? Siapa gitu tuan-tuan semua, orang yang siapa Nabi gelar dalam syariat kita, orang yang sikap macam ni adalah orang yang menghina diri dia. Kan? Dalam dunia dalam kita kadang-kadang ada bentuk hina diri, tapi ini sebahagian daripada apa yang Nabi sebut orang hina diri dia, orang tak sanggup menyatakan kebenaran walaupun dia tahu kebenaran itu. Itulah sebab tu Tuhan kata, saya sebut dia di akhirat, Tuhan kata fa iyya kunta haqqa an takhsha, sepatutnya akulah paling kau takut sekali, kata dia, bukan orang lain. Manusia gitu ya, sepatut takut kepada aku, katanya Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tuan-tuan semua di antara apa dia ni pribadi yang Nabi kata hina diri. Orang yang hina sangat di sisi Allah SWT ialah orang yang tahu maklumat benda molek tapi dia tak menyatakan benda tu. Kan? Itulah kita berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta-minta kita tak termasuk dalam golongan orang hina diri lah tuan-tuan semua, seperti mana yang disabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekatlah tuan-tuan semua untuk pagi ini, dan kita doalah moga-moga kita dapat manfaat bersama pada pagi ini tuan-tuan semua. Sama-samalah kita usaha untuk jadi orang yang soleh dan musleh, orang yang baik, kemudian cuba baiki orang lain, cuba perencuh orang lain, cuba lari orang lain daripada barang-barang maksiat. Sebab orang macam ni lah orang yang tidak akan dihina oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kekurangan daripada kelemahan diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.